Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sambung tajuk fungsi trigonometri, di mana satu topiknya adalah graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey. Biasanya graf fungsi sin, cosinus, tangent ni dia adalah y sama dengan a sin bx tambah c. Y sama dengan A cos BX tambah C. Dan Y sama dengan A tan BX tambah C. Okey, dengan keadaan A, B dan C adalah pemalar. Okey, untuk permulaan, cikgu nak awak kita cari dulu nilai yang akan digunakan dalam graf tersebut. Okey, contohnya tengok jadual kat sini. Okay, tengok jadual ni. Besar sikit. Okay. First, cikgu nak awak completekan jadual ni dengan menggunakan kalkulator. Okay, macam mana nak tekan kalkulator? Okay, y sama dengan sin x. X dia adalah kosong. So, boleh ambil radian ataupun darjah. So, kesenang kalkulator kita dalam darjah lah. Sin kosong, kita akan dapat kosong. Nampak? Boleh. Sin, buat satu-satu dulu. Y sama dengan sin x. Sin 30. Kita akan dapat 0.5. Sin 30 kita akan dapat 0.5. Sin 60, semua tekan sama-sama. Semua tekan sama-sama supaya kita tahu nilai dia. 0.87. Tekan semua. Sin 90 kita akan dapat 1. Sin 120 kita akan dapat 0.866. Ambil 2 tepat perpuluhan lah, 87. Okey. Sin 150 kita akan dapat 0.5. Sin 180 kita akan dapat 0. Sin 210 kita akan dapat negatif 0.5. Sin 240 kita akan dapat negatif 0.87. Sin 270 kita akan dapat negatif 1. Sin 300 kita akan dapat negatif 0.87. Sin 330 kita akan dapat negatif 0.5. Sin 360 kita akan dapat 0. Okey? Boleh? Okay, next kita cari untuk cos pula. Okay, y sama dengan cos x. Jadi cos kosong kita akan dapat 1. Cos 30 kita akan dapat 0.87. Cos 60 kita akan dapat 0.5. Cos 90 kita akan dapat 0. Okey, sebelum cikgu terlupa, jadual ni awak boleh ambil dari buku teks muka surat 201. Okey. Okey, cos berapa tadi? 120. Kita akan dapat negatif 0.5. Cos 150 kita akan dapat berapa? Cos 150 kita akan dapat negatif 0.87. Cos 180 kita akan dapat negatif 1. Cos 210 kita akan dapat negatif 0.87. Cos 240 kita akan dapat negatif 0.5. Cos 270 kita akan dapat 0. Cos 300 kita akan dapat berapa? Bagus, 0.5. Cos 330 kita akan dapat berapa?
0.87. Cos 360 kita akan dapat 1. Okey. Okey, sekarang pergi dekat tan. Okey. Tan ni awak kena buat ialah tan kosong dapat berapa? Kosong. Tan 30 dapat 0.5758 lah. Tan 60 kita akan dapat 1.73. Tan 90 kita akan dapat mat error kan. Bila mat error dia sebenarnya tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Bila tidak tertakrif bermaksud graf tu dia infinity, dia menghampiri sahaja. Okey, yang ni berapa 73 kan. Okey. So tan 120 adalah negatif 1.73. Tan 150 kita akan dapat negatif 0.58. Tan 180 kita akan dapat 0. Tan 210 kita akan dapat 0.58. Tan 240 kita akan dapat 1.73. Tan 270 kita akan dapat mat error iaitu infinity. Mat error tu. Okey. Tan 300 kita akan dapat negatif 1.732. Tan 330 kita akan dapat negatif 0.58. 732 tu 73 je lah kan. Okey. Tan last kali 360 kita akan dapat 0. Okey. Daripada sini kita akan lukis graf. Lukis graf dia. Okey. Patutnya awak kena buat dalam buku kumpulan, tapi tak apalah, cikgu tunjuk macam mana lukisan graf dia. Okey. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak lukis graf. Awak dikendaki buat graf graf paling asas graf paling asas dalam ni adalah y sama dengan A sin X plus C. Okey, sekejap. Graf paling asas adalah y sama dengan sin X. Okey, y sama dengan sin X. Okey, jadi nak buat graf y sama dengan sin X, awak perlu buat paksi dulu. Okey, sepatutnya ni guna kertas graf. Tunggu sekejap Okey, kita buat paksi dia dulu. Okey, ni y dengan sin X. So, kita tengok dekat sin X. Nilai dia untuk pasti X 0, 0, 360, 360. Okay, kita buat paksi dia. Cikgu tukar paksi dia macam ni je. Paksi X dan paksi Y. Ni sini X dan sini Y. Okay. So, kat sini 0. Okay, kita patutnya kita letak untuk semua nilai kan. Tapi tak apa. Kalau awak tak letak untuk semua nilai, kita letak yang penting je. Yang ada nilai di 0, 1. 0, negatif 1, 0. Okey. So, kalau awak buat semua nilai pun dapat juga. Nanti awak try Okey, ni cikgu letak supaya
kita punya graf tu pendek sikit. 90 darjah. Kena buat lebih kurang sama. Okey, kalau awak guna pembaris, awak ukur sama, memang kena gunalah line ni, kena guna pembaris. So lepas 90 adalah 180. Lepas tu 270. Lepas tu 360. Nampak? Okey. Kemudian untuk pasti X, nombornya adalah 0, 1, 0, negatif 1, 0. Jadi 0 dengan 1. 1 bawah dia negatif 1. Nampak? Okay, so nak lakar dia, awak plotkan dulu 0, 0. So kat sini 0, 0. 91. Nampak? Okay, 180, 0. 270 negatif 1. Okey, 360 adalah 0. So graf dia akan berbentuk macam ni. Okey, turun bawah macam kuadratik. Nampak? Okey, graf dia tak boleh tajam. Awak tak boleh sambung macam gini. Yang ni salah. Okey, yang ni baru betul. Okey, faham? Boleh? Okey, kita tengok daripada dapatan graf itu, kita tengok dekat graf ni, nilai maksimum dia adalah berapa? Nilai maksimum dia adalah berapa? So nilai maksimum dia adalah nilai maksimum adalah berapa maksimum dia? 1. Nilai minimum dia Y lah. Nilai maksimum Y sama dengan 1. Y sama dengan nilai minimum, nilai paling bawah, negatif 1. Boleh? Tengok pada graf tu. Bermaksud bila ada nilai maksimum dan minimum ni, dia kita panggil amplitude. Amplitude dia sama dengan 1. Yang ini kita panggil amplitude. So yang ni pun kita panggil amplitude. Okey? Boleh? Boleh? Okey, next. Dalam graf ini, sudut ni mewakili kala. Kala atau putaran, berapa putaran. Jadi kala dia sampai 360 darjah. Atau 360 darjah adalah 2 pi. Nampak? Okey, sekarang kita tengok pintasan X. Pintasan X dia dekat mana? 0 yang memintas spasi X 0, 180, 360. Ataupun dalam pi 0, pi, 2 pi. Pintasan X dia. Sekarang kita tengok pintasan pintasan Y. Pintasan Y dia adalah berapa? Mana yang memintas pada paksi Y? 0 kan? So pintasan Y dia adalah 0. Okey, rumusan dia kita boleh tengok dekat sini. Nampak? Okey, untuk graf Y sama dengan sin X, amplitude dia 1, nilai maksimum minimum dia naik 1, minimum dia negatif 1, bermaksud amplitude dia 1, kala dia 360 atau 2 pi. Pintasan X dia adalah 0 pi 2 pi. Dia punya pintasan Y dia adalah 0. Okey, kenapa yang dalam graf ni dia ada negatif kan? Oops. Kenapa dalam graf ni dia ada negatif?
Boleh sambung ke belakang negatif. Buatlah kosong. Kalau julat dia minta negatif. Okey. So, macam mana kita nak kaitkan dengan asal tu ditulis Y sama dengan A sin B X. Okey, sekarang nak kaitkan dengan Y sama dengan A sin B X tambah C. Okey, A tu mewakili depan dia amplitude. B mewakili kitar atau kala. Okey. C tu mewakili perubahan. Okey, nanti kita belajar lagi pasal C. Sekarang cikgu nak tunjuk graf cos. Okey, untuk graf cos, Y sama dengan cos X. Okey. So kat sini tengok cos yang penting. 1 kosong negatif 1 kosong cos 1. Yang lain tu penting, tapi sebab cikgu lakar biasa hanya boleh buat yang siapa yang cakap boleh terus buat. Paksi X, paksi Y. So kita tengok 1 ni kosong kan? Kosong 90, 180, 270, 360. So, ada berapa tu? 0, 90, 180, 270, 360. So, kat sini adalah 1 dengan negatif 1. So, kita plotkan dia. Okey, 0 dengan 1. Nampak? 90 dengan 0. 180 negatif 1. 270 kosong. 360 1. So graf dia akan berbentuk macam ni. Okey, dan dia berterusan. Dia berterusan. Dia tak ini je. Dia berterusan seperti macam ni. Ni nampak ni berterusan. Okey. So kita tengok dari sini. Okey. Amplitude dia berapa? Amplitude dia 1. Nilai maksimum dia 1. Nilai minimum dia negatif 1. Nampak? Skala dia 360 ataupun 2 pi. Boleh. Okey, pintasan X dia adalah, mana pintasan X adalah 9. Ni pintasan X kan? 90, 270 darjah. Nampak? So, pintasan Y dia adalah 1. Betul. Okey, boleh? Okey, next. Kita pergi ke graf tan. Okey, kita tengok kesimpulan dia. Untuk graf tan dia tak ada amplitude. Okey, sebab dia tak ada nilai maksimum atau nilai minimum. Okey, bentuk graf dia berulang setiap kelas, setiap selang 180 atau pi. Jadi skala dia, maksudnya bentuk dia berulang setiap, awak tengok setiap 180. Mula bentuk dia macam gini dan macam ni. Nampak? Lepas tu dia ulang lagi. Dia ulang macam ni balik bentuk dia. Dan macam ni. Faham? Bentuk dia berulang. Mula macam gini. Yang bawah dia yang ni. Nampak? Untuk skala yang kedua pun dia berulang. Yang ni kita panggil satu skala. Satu skala dia 180. Okey, kalau awak tengok yang graf cos tadi, dia punya skala, dia punya skala, bentuk dia berubah. Bentuk dia macam gini sampai sini. Faham? Jadi skala dia yang kita panggil satu skala. Skala dia 360 atau 2 pi. Sebab bentuk dia mesti macam ini.
Satu set mesti macam ni. Set yang kedua macam ni pula. Nampak? Okey, macam sin. Okey, bentuk dia dah bentuk macam S ni ah. S baring. Okey. So kalau dia nak lagi S baring lagi. So tu yang color dia sampai 360. Okey. Okey, untuk graf tan kita tengok Y sama dengan tan X. Okey, mula kita buat paksi dia. Okey. Selain pada paksi, graf tan ada asimtot So cikgu nak tunjuk asimtot tu apa dia. So kat sini cikgu letak 0 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Asimtot adalah satu garis putus-putus di mana dia untuk yang menghampiri infinity. Okey, so 90 darjah. Ni asimtot. Kita bina dia, kita buat garis putus-putus je. Okey, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. So kalau awak kena guna pembaris tau. Jangan main tulis je lah. Okey, so sini adalah Y, X. So kita tengok sudut 0 darjah, dia punya point dia 0, 0. Sudut 90 darjah, infinity. Bila infinity, graf tu akan menghampiri infinity, tapi tak jumpa infinity. Okey, kalau tak tahu juga awak boleh plot 0.58, 1.75. Katakanlah kat sini 30, sini 60. 30 adalah 0.58. Sini 0.73. So graf ni akan menghampiri je infinity. Dia tak akan sentuh. Dia tak akan sentuh 90 darjah sebab dekat 90 darjah tu dia tak ada nilai. Okey. So kat sini awak klik tanda dulu, plot dulu 0 darjah, infinity tak tahu. 0 darjah, infinity dengan 0 darjah. So nak lukis dia menghampiri saja. Nampak? Yang ni dari bawah sebab dari negatif. Dari negatif sampai sini naik atas. Nampak? Okey. Untuk last kali dia adalah sini. Okey. So, awak tengok kat sini. Dia ada titik maksimum ke minimum ke tak? Dia tiada titik maksimum atau minimum. Tiada maksimum Y dan minimum Y. Okey. Next, color dia. Berapa color dia? Okey, color ni di mana bentuk dia berubah. Satu color bentuk dia adalah, kalau untuk tan bentuk untuk tan, satu color bentuk dia macam gini. Satu infinity tu kan. Satu lagi menghampiri infinity macam gitu. Ni kita ada satu color. Bermaksud ini kita satu color. Satu color dia sampai 180. Okey? Boleh? Okey. Okey, kita tengok kesimpulan dia. Untuk graf tan dia tak ada amplitude. Okey? Sebab dia tak ada nilai maksimum atau nilai minimum. Okey, bentuk graf dia berulang setiap kelas, setiap selang 180 atau pi. Jadi color dia, maksudnya bentuk dia berulang setiap, awak tengok setiap 180. Mula bentuk dia macam gini dan macam ni. Nampak? Lepas tu dia ulang lagi. Dia ulang macam ni balik bentuk dia. Dan macam ni. Faham? Bentuk dia berulang. Mula macam gini. Yang bawah dia yang ni. Nampak? Untuk color yang kedua pun dia berulang. Yang ni kita panggil satu color. Satu color. Satu color dia 180.
Okey, kalau awak tengok yang graf cos tadi, dia punya color, dia punya color, bentuk dia berubah. Bentuk dia macam gini sampai sini. Faham? Jadi color dia yang kita panggil satu color. Color dia 360 atau 2 pi. Sebab bentuk dia mesti macam ini. Satu set mesti macam ni. Set yang kedua macam ni pula. Nampak? Okey, macam sin. Okey, bentuk dia dah bentuk macam S ni. S baring. Okey. So kalau dia nak lagi, S baring lagi. So tu yang color dia sampai 360. Okey, faham? Okey. Oops. Ni graf tan. Okey, asymptot ASIMPTOT. Salah eja. So asymptot ni adalah garis di mana dia infinity tu dia tak sentuh pun garis tu. Yang infinity ni 270 ni kan infinity. Dia tak sentuh pun. Dia naik macam tu je sampai bila-bila. Ini dia naik macam ni. Nampak? Okey? Boleh faham? Boleh Okey, untuk kali ni kita nak tengok macam mana graf tu berubah. Okey. Macam mana graf tu berubah? Yang basic tadi dah tahu kan? Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Itu basic. Sekarang kita nak tengok graf tu ada perubahan. Di mana Y sama dengan 3 sin X. Kalau Y sama dengan 3 sin X, kita tekan kalkulator, kita akan dapat berapa? First kosong. So kat sini 1.5, 2.6, 3, 2.6. Awak tekan 3 darab 3 sin 150. So dapat 1.5. Okey. 3 sin 180 kosong. 3 sin 210 kita dapat negatif 1.5. Okey, masing-masing tekan kalkulator. Negatif 2.6. 3 sin 270 kita akan dapat negatif 3. 3 sin 300 kita akan dapat negatif 2.6. 3 sin 330 kita akan dapat negatif 1.5. Ini kosong. Okey, macam mana pula kalau ada Y sama dengan 3 sin 2X? So 2X ni adalah 3 sin kosong. 3 sin 2X. 2 kali 30. Macam ni. 3 sin 2 darab 30. Nampak? So kita dapat 3 sin 60 kan? 3 sin 60 adalah 2.6. Untuk kotak ketiga, 3 sin 2 darab 60. Maksudnya 120. So kita dapat 2.6. Okey? 90 darjah. 3 sin 2 kali 90, 180. Kosong. Nampak? Follow je dia punya formula tu kan. So next sudut dia 120, kita akan dapat negatif 2.6. 150 kita akan dapat negatif 2.6. Awak tekan kalkulator juga 180 kita akan dapat kosong. 210 kita akan dapat 2.6. 240 kita akan dapat 2.6. 270 kita akan dapat kosong. Bila sudut dia 300, Y sama dengan 3 sin 2 darab 300, kita akan dapat negatif 2.6. Negatif 2.6 kosong. Okey, untuk next one. Last one. Y sama dengan 3 sin 2X tambah 1. Bermaksud 2X ni tadi tambah 1. Apa yang dapat kat sini tambah 1. So 1, 3.6, 3.6, 1, negatif 1.6, negatif 1.6, 1, 3.6, 3.6, 1,
1 tambah 1 je kan. Negatif 1.6, negatif 1.6, 1. So sekarang kita nak buat graf dia. Okay, first kita tengok graf asal. Graf asal Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Ni part C. Y sama dengan X, 2X pula. Y sama dengan sin X. So, dia bermula daripada kosong. Nampak? So, sini kosong, sini. Ni yang tadi kita lukis tadi tu kan. Okey. 90. 180, 270, 360. Okey, so sekarang kita nak tengok graf seterusnya. Y sama dengan 3 sin X. So untuk Y sama dengan 3 sin X, okey, kosong, 3, kosong, negatif 3, kosong. So kat sini kosong, 3 dengan negatif 3. So kat sini 90, 180, 270, 360 darjah. Okey, so plotkan dia supaya boleh buat graf. 0, 3, 0, negatif 3, 0. Nampak? So graf dia akan jadi macam ni. Okey, apa beza antara yang pertama dengan yang kedua? Boleh nampak tak beza dia? Yang pertama, graf Y sama dengan sin X. Yang kedua, Y sama dengan sin 3 sin X. Bermaksud, awak nampak kan beza dia? Tak nampak lagi? Apa yang ni? Nilai amplitude dia berbeza. Iaitu, ni nilai dia, amplitude dia sama dengan 1. Amplitude yang kedua ni sama dengan 3. Nampak? Okey? Boleh. Nilai maksimum dia berubah kan? Yang ni maksimum dia adalah 1. Minimum dia adalah negatif 1. Yang ni nilai Y maksimum dia adalah 3. Nilai Y minimum dia adalah negatif 3. Nampak? Yang tu yang beza dia. Yang lain sama. Okey, so kita tengok graf ketiga. Okey, untuk graf ketiga, Y sama dengan 3 sin 2X. Y sama dengan 3 sin 2X. Apa yang membezakan grafnya? Jadi kita lukis. Telakar ni sebenarnya. Okey. Kemudian 0. Yang ketiganya 0. Okey. 0, 90. Lepas 90, 180. Lepas 180, 270. Lepas 270, 360. Ni X. So, sini Y. 3 sin 2X. Okey. So, dekat 90 dia kosong. Dekat 180 dia kosong. Dekat 270 dia kosong. Dekat 360 dia kosong. So, kat mana dia yang naik tinggi tu kan? Okey. Awak tengok ni. Negatif 2.6 dengan 2.6.
Okey. 3. So 3 dia sini. Negatif 3 dia kat sini. Okey, nampak? Okay, so puncak dia adalah 3. Bila awak tengok kat sini, dia ada 2.6 dengan 2.6 sama kan? So benda ni tak boleh jadi sebab kita nak dekat dan dia tak ada 3 kan? Dia tak ada 3. Okey, di antara ni sudut apa? Antara 30 dengan 60 darjah tu sudut apa? Sudut 45 darjah. Kalau awak tekan kalkulator, 3 sin 2 darab 45 darjah. So kita akan dapat 3. So tengah-tengah ada 3. Negatif 3, 3, negatif 3. Nampak? So 45 darjah adalah berada di tengah ni. Sini 45, sini dia punya tengah. Setiap tengah ni adalah 3, negatif 3, 3, negatif 3. So dah plot, kita boleh buat graf dia. Okey. Naik, turun, naik, turun, naik. Okey, nampak? Okey, apa bezakan dia dengan yang pertama? Pertama, kedua, ketiga. Apa beza? Okey, tengok apa beza dia dengan yang kedua. Pandai. Graf dia awak tengok. Ni lebar. Yang ni dah kuncup. Nampak? Faham? Ni dah lebar, ni dah kuncup. Yang ni ada berapa? Satu kala. Satu kala, betul? Kala dia sampai 360 darjah. Okey, yang ni ada berapa kala? Ni ada berapa? 1 kala, 2 kala. So 2 kala. Tu sebab 2x. Nampak? 2 kala yang sampai 360 darjah. Okey, 2 kitaran yang sampai 360 darjah. Kalau ada 2 lah. Okey. Jadi, apa beza graf ketiga dengan graf pertama? Graf ketiga dengan pertama, graf ketiga lagi tinggi. Nampak? Sebab amplitude dia 3. Amplitude 3. Okey. Graf ketiga ada 2 kala. Graf pertama ada 1 kala. Boleh faham? Okey, sekarang kita tengok graf keempat. Okey, nombor 4. Okey, sama juga. Apa beza dia dengan yang lain? Dia ada tambah 1. Nampak? Tambah 1. Okey, so bila tambah 1, kita buat dulu dia punya paksi. Dah siap. So sini 0, 90, 180, 270, 360. Okey, sini Y. Okey, tengah-tengah dia buat tengah-tengah siap-siap sebab nampak ni kita ada sudut di situ. Okey. So 1, bila dia kata 1, paksi Y kosong sudut 1, tulislah 1 situ. Sudut 90 dia adalah 1. Nampak? Okey. Sudut 45 dia adalah 3.6. Sudut 45 dia adalah 4. Sebab tadi 3 jadi dia 4. So plotkan di tengah ni 4. Okey. So setiap tengah ni 4, setiap tengah ni 4, setiap tengah ni 4. Nampak? Okey, yang ni akan jadi 1, 1. Okey, so kita plot
kita buat garisan graf dia, kita akan dapat naik, turun. Oh, sorry. Negatif kan? 4. Yang ni negatif. Sini negatif 4. So, negatif 4 pula. Negatif 2. Tambah 1 kan? Negatif 1.6. Dia kat tengah ni negatif 3. So, kat sini dia tambah 1. Negatif 2. Nampak? Negatif 2. So, kat sini negatif 2. Yang ni pun negatif 2. Dia selang-seli kan? Okey, so graf awak akan macam ni. Naik atas, turun. Naik atas, turun. Sampai sini. Boleh? Okey, jadi bentuk graf ni adalah satu ni bermaksud, nampak tak? Dia asal kosong. Dia naik 1. Asal kosong dia naik 1. Bawah ni negatif 3. Dia naik 1 jadi negatif 2. 3 ni dia maksimum dia. Bila naik 1 dia jadi 4. Okey, boleh? Okey, ada apa nak tanya tak? Jadi graf dia amplitude dah berubah. Iaitu nilai maksimum dia adalah 4. Nilai minimum Y dia adalah negatif 2. Skala dia sama. 1, 2. Skala dia tetap 2. Macam mana nak tahu skala? Okey. Bentuk ni adalah bentuk A sin BX tambah C. Okey, di mana A ni cikgu terang tadi adalah amplitude. Sin tu adalah fungsi tu lah. B ni adalah, nampak, skala dia. Macam mana nak dapat B? Macam nak tahu skala dia berubah kat mana? So, nak tahu skala dia berubah kat mana? Skala sama dengan 360 bahagi B. B dia 2. So, 180. Maksudnya, skala dia satu skala sampai 180. Satu lagi skala sampai 360. Maksud dia yang ni. Faham? Kalau untuk pertama ni, B dia 1 kan? Jadi, 360 bagi 1. Satu skala dia sampai 360. Boleh faham? Okey. C dia, kita akan buat yang asas dulu, baru buat apa C dia. Tambah 1. Maksudnya graf tu akan naik 1. Dia akan naik ke atas 1. Okey. Boleh, nanti kita buat latihan, kita akan nampak lagi lah. Okey. Okey, ni dah ada dalam buku teks awak, muka surat 204. Okey, awak tengok. Nilai A. Nilai A. B, C. C ni bentuk graf lah. Maksudnya kalau graf tu graf cos, bendanya sama, cuma bentuk graf dia berlainan. Maksimum minimum sama, kitaran skala sama. Okey? Translasi dari graf asas. Maksudnya kalau dia tambah 1, graf tu akan naik 1. Kalau dia tolak 1, graf tu akan turun 1. Okey? Maksudnya C ni adalah kedudukan graf. Okey? Next kita akan tengok macam mana contoh lain. Okey, kalau awak rajin, awak boleh QR code ni lah. Okey, untuk tengok macam mana graf fungsi cos dan tan. Walaupun konsep dia sama. Okey. Nanti kita next video cikgu akan tunjuk contoh macam mana nak buat graf yang lain.